Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah dapat bersama kita lagi pada sesi madah tahfiz Darul Ma'arif, dan kita mengharapkan semoga Allah Ta'ala penuhkan kita dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah pada kali ini kita bertemu untuk membicarakan kitab Zadul Muta'allim, sambungan daripada pengajian minggu lepas, membicarakan fiqh, ilmu fiqh. Dan Alhamdulillah telah sama-sama kita bahaskan mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rukun Islam, dan juga telah kita bicarakan tentang rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua sembahyang sehari semalam 5 waktu, dan yang ketiga memberi zakat, dan yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima mengerjakan haji dan umrah ke Baitullahil Haram. Jadi telah sama-sama kita bicarakan pada pertemuan kita minggu lepas, dan insya-Allah di sini pada hari ini Syekh ataupun penulis pengarang kitab akan menyambung kata-kata beliau dalam membahaskan secara detail ataupun terperinci tentang rukun-rukun tadi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang pertama, kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Rukun Islam yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Ini dia. Rukun Islam ni ada 5. Rukun Islam ada 5. Pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi mengucap 2 kalimah syahadah ini menjadi rukun Islam yang pertama, dan dia juga disebut oleh para ulama sebagai kunci kepada Islamnya seseorang. Kita nak kata kita ni Islam, macam mana kita nak kata kita Islam? Kunci untuk menyatakan bahawa Islamnya kita ini mestilah dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Cuma ulama sebut bahawa dalam mengiktiraf keislaman kita ini dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah tadi ada 2 keadaan. Pertama iaitu seorang yang lahir memang Islam. Apa maksud seorang yang lahir memang Islam? Dia lahir-lahir mak di Islam, ayah di Islam. Lahir-lahir mak Islam, ayah Islam. Maka ketika itu disunatkan dia bersyahadah. Bila disunatkan dia bersyahadah, dia disunatkan bersyahadah ketika dia baligh. Kata contoh, nanti kat depan dalam pengajian fiqh ni ada bicara tentang baligh. Baligh orang lelaki ni sama ada dia mimpi
bermimpi keluar air mani ataupun sampai umur 15 tahun, maka baliglah dia. Atau orang perempuan balik pula iaitu datangnya haid seawal-awal seusia 9 tahun, ataupun kalau katalah tak datang haid tadi sampai 15 tahun, maka balik dia dengan usia 15 tahun. Apabila seorang itu balik, maka ketika itu disunatkan supaya dia bersyahadah. Disunatkan, kata Imam Nawawi, tidak wajib. Sebaik-baiknya mengisytiharkan keislaman dia. Macam contoh orang kita ni, orang Melayu kita ni selalu biasanya tiap tahun menyambut hari lahir. Jadi bila disambut hari lahir, waktu tu kan dijemput buat doa selamat. Ramai orang datang, kawan-kawan datang. Jadi bagi lelaki ataupun perempuan tadi diminta supaya berdiri, mengucapkan syahadah untuk menyatakan keislaman. Itu hukumnya sunat. Buat boleh, tak buat pun tak apa. Kalau buat lebih baik. Tapi kalau dia tak mengucap pun tak apa, tak ada masalah. Kerana mengucap tadi hanya hukumnya sunat. Kenapa? Kerana Islamnya dia tadi disebabkan telah Islamnya ataupun lahirnya dalam Islam dalam keadaan mak ayah dia Islam. Tapi berbeza dengan keadaan yang kedua. Yang kedua ni seorang yang lahir dalam bukan Islam. Apa maksud dia? Mak dia bukan Islam, ayah dia bukan Islam, lalu dia lahir pun bukan Islam. Lalu bila sampai satu ketika Allah SWT berikan taufik dan hidayah, kepada seseorang untuk Islamnya dia, maka dia pun masuk Islam. Bila nak masuk Islam, wajib bagi dia untuk mengucapkan syahadah. Kenapa? Kerana syahadah ini penyaksian, ikrar daripada seorang dalam menyatakan bahawa Allah SWT itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah ataupun Nabi yang didatangkan oleh Allah SWT. Itu wajib. Apabila seorang itu lahir dalam keadaan bukan Islam, dalam arti kata mak dia bukan Islam, ayah dia bukan Islam, maka bila Allah berikan taufik dan hidayah untuk dia masuk Islam, maka wajib bagi dirinya untuk mengucapkan syahadatain tadi. Ini dia. Kemudian rukun Islam yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Ini dikatakan kunci kepada Islamnya seseorang. Apa yang dikatakan syahadatain? Syahadah, apa itu syahadah? Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku mengaku, iaitu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan aku mengaku, iaitu aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ini syahadah. Dipanggil juga syahadatain, 2 syahadah. 2 penyaksian yang dibuat ataupun 2 ikrar yang dibuat oleh seseorang itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ataupun aku mengaku tiada Tuhan yang disembah hanyalah Allah, kecuali Allah. Kecuali hanyalah Allah. Maksudnya apa? Allah sahaja aku mengaku yang wajib disembah. Aku mengaku bahawa yang wajib disembah itu hanyalah Allah. Ataupun aku mengaku Allah sahaja itu yang wajib disembah. Itu pengakuan. Dan tidak akan sempurnanya syahadah ini kecuali dengan didatangkan syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku naik saksi, aku bersaksi, aku mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kita kena dua-dua ni, dia tak boleh salah satu. Bila salah satu kita ingkar, kita syahadah asyhadu an la ilaha illallah, tapi kita tak nak mengucap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka tetap seorang itu tidak sempurna penyaksian keislaman seseorang tersebut. Ataupun hanya dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak disebut asyhadu an la ilaha illallah, itu sudah barang pasti lagi hancur keimanan ataupun penyaksian tadi tidak sempurna dalam arti kata tidak terlaksana. Dia mestilah didatangkan kedua-dua penyaksian tadi, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dia. Hendaklah, Syekh sambung lagi kata-kata dia, hendaklah disertakan dengan mengucap 2 kalimah syahadah itu, membenarkan dengan hati bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah.
dan bahawa Nabi Muhammad itu sebenar-benarnya Rasul, iaitu pesuruh yang diutuskan oleh Allah kepada sekalian alam. Jadi bukan hanya kat mulut. Tadi kita ucap kat mulut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syekh kata apa? Pengarang kata apa? Tidak akan sempurnanya dua kalimah syahadah ataupun tidak akan sempurnanya penyaksian seseorang itu pada lisannya kecuali dia telah menyempurnakan iktikad, akidah, keimanan, kepercayaan, disematkan betul-betul dalam dada dia, membenarkan apa yang diungkapkan oleh dua bibir dia ataupun lisan dia. Mesti membenarkan. Kalau dia tak benarkan pada hati dia, pada dada dia ataupun pada iktikad dia, maka sudah barang pasti lisan tadi tidak cukup untuk penyataan menyatakan bahawa dia itu telah Islam. Contohnya apa? Contohnya seorang tu dia bersyahadah depan seorang. Hanya sekadar nak menyatakan Islamnya dia tu kerana apa? Kerana untuk menyelamatkan diri. Mungkin Islamnya pada lahiriah, tetapi hakikat Allah tahu bahawa yang bermain dalam hati dia itu, dia menafikan ataupun tidak membenarkan apa yang diungkapkan pada dua bibirnya, dua syahadah tadi. Itu sebabnya Syekh sempurnakan penyampaian ataupun pembahasan ini dengan menyatakan bahawa tidak cukup sempurna ungkapan dengan dua bibir. Walaupun dekat hati ni kita tak tahu. Orang yang menjadi saksi tentang syahadah tadi pun dia tak tahu apa yang bermain dekat sini. Tetapi untuk kesempurnaan bagi seseorang tu, bagi kita nak datangkan kesempurnaan penyaksian yang dilakukan pada dua bibir tadi, mesti kita benarkan dengan hati bahawa apa yang kita saksikan ataupun kita katakan pada dua bibir tadi, hati kita membenarkan, bukan menafikan. Apa maksud membenarkan? Ya, benar bahawa apa yang aku saksikan ataupun apa yang aku katakan penyaksian tadi, bahawa Allah SWT itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, memang benar. Ya, benar. Ini kena jaga. Barulah datang kesempurnaan penyaksian tadi. Kenapa? Kalau hati tidak membenarkan, maka sudah barang pasti tidak akan datanglah kesempurnaan penyaksian tadi. Yang paling ditakuti apa dia? Bila perbezaan ataupun mufarakah di antara perbezaan. Mulut kata lain, hati kata lain. Hati ni kata lain. Mulut kata, ya betul aku Islam. Aku membenarkan Allah SWT. Aku membenarkan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tetapi dalam hatinya minta, dah, mana ada, aku acah je kerana aku nak selamatkan nyawa aku. Takut kena bunuh dan sebagainya. Maka ketika itu ditakuti, takut terjatuhnya hukum munafik. Orang munafik. Apa munafik ni? Orang yang bermuka-muka. Bermuka-muka, depan Islam, belakang dah Islam. Sebagaimana yang terjadi golongan munafik di zaman Rasulullah SAW, yang mana mereka ni, orang munafik ni, dia semayang Jumaat belakang Nabi, duduk belakang Nabi, semayang Jumaat belakang Nabi. Tetapi hakikatnya bila di belakang Nabi, dia memperolok-olokkan, mempersenda-sendakan Nabi ataupun mempersenda-sendakan Islam. Kenapa? Kerana nak menjaga kedudukan, nak menjaga kepentingan, sehingga akhirnya dia menzahirkan keislaman dia, tetapi hakikat dalam hatinya dia tidak membenarkan apa yang dizahirkan oleh dirinya tadi tentang Islam. Na'udzubillah min zalik. Ni cakap kena jaga betul-betul, berhati-hati. Takut-takut kita terjerumus jatuh ke lembah munafik. Ni ada satu kisah, ada cerita. Satu peperangan, balik daripada satu peperangan, Nabi SAW, ni yang dikatakan i'tiqad, akidah. Nabi SAW sedang berehat di bawah sebatang pokok. Tengah-tengah rehat, tiba-tiba seorang musyrikin mendatangi Nabi dengan sebilah pedang. Dia datang, dia tengok sahabat duduk jauh berehat, Nabi seorang-seorang dekat belakang bawah pokok. Lalu dia datang, dia kata apa? Dia datang, Nabi terkejut. Nabi terkejut datangnya ataupun hadirnya orang kafir tadi. Lalu dia terus letakkan pada leher Nabi tadi pedang. Dia letak hujung pedang tadi pada leher Nabi. Lalu dia kata, wahai Muhammad, sekarang ni sahabat-sahabat engkau tak ada pada engkau, tak ada dekat engkau ni. Yang ada dekat sini hanyalah aku dengan engkau. Jadi aku nak tanya pada engkau, siapa yang akan selamatkan kau wahai Muhammad? Dia kata.
siapakah yang akan selamatkan engkau wahai Muhammad? Ini iman. Ini yang dikatakan iman. Nabi SAW tidak ada perkataan lain yang keluar daripada dua bibir Nabi kecuali Nabi katakan Allah. Allah. Orang kafir tadi yang terdengar jawapan Nabi tadi terkejut, menggeletar sehingga terlepas pedang tadi. Terlepas jatuh. Bila jatuh je pedang tadi, Nabi SAW menyambut pedang tadi, mengambil pedang tadi dan terus meletakkan pula hujung pedang tadi pada leher orang kafir tadi. Dan Nabi SAW pun bertanya pada dia. Nabi kata, sekarang ni yang ada di sini hanyalah aku dengan engkau. Jadi siapa pula yang akan menyelamatkan engkau? Lalu ketika itu terus laki tadi mengucap dua kalimah syahadah. Dia tahu bahawa itulah yang dikatakan iman. Iman yang lahir daripada Nabi SAW. Keyakinan yang benar-benar mantap. Kerana keyakinan yang benar-benar mantap ini, dia tidak akan datang kecuali daripada 3 perkara disebut oleh para ulama. Kesempurnaan imannya seseorang itu akan datang dengan 3 perkara. Yang pertama, ungkapan lisan. Ini yang perlu kita tanamkan. Ungkapan lisan tadi. Yang kedua, ketetapan, iktikad, akidah, pegangan kita, hati, yang membenarkan ungkapan tadi dalam hati kita. Dan yang ketiga, melalui perbuatan dan juga perbuatan amalan kita seharian. Apa yang kita ungkap, aku percaya adanya Allah, hati membenarkan. Lalu perbuatan, kehidupan yang kita jalani seharian tadi menggambarkan benar-benar kita mempercayai Allah. Contohnya apa? Allah datangkan kita musibah. Kita yakin bahawa Allah itu Tuhan kita. Bahawa setiap yang datang musibah datangnya daripada Allah. Dan setiap musibah yang didatangkan tersebut datangnya tetap dengan qada Allah. Maka ketika itu mahu ataupun tidak, sebagai seorang yang benar-benar yakin di sini, dia akan menjalani kehidupan dia dalam mendepani musibah tadi dalam keadaan redha dan sabar. Kenapa? Dia tahu bahawa datangnya musibah tadi datangnya daripada Allah. Ini yang dikatakan kesempurnaan keimanan. Ini dia. Kemudian seterusnya, Syekh menyambung lagi. Kandungan kalimah syahadah. Apa yang terkandung di dalam 2 kalimah syahadah tadi? Kandungan kalimah syahadah. Jadi kita nampak bahawa dalam 2 kalimah syahadah tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi dalam 2 kalimah syahadah tadi, apa isi kandungan dia? Apa yang terkandung di dalam 2 kalimah syahadah tadi? Syekh kata apa? Dia kata di dalam 2 kalimah syahadah itu terkandunglah kepercayaan kepada ketuhanan yang sebenar dan kepercayaan kepada Rasul. Dalam 2 kalimah syahadah tadi terkandung kepercayaan, keimanan dan juga keyakinan benar-benar kepada Allah, dan juga kepercayaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kandungan. Apa maksudnya? Ia terkandungnya iktikad dan akidah. Seorang yang berlafaz dengan 2 kalimah syahadah itu adalah memberi pengakuan akan adanya Tuhan yang sebenar, iaitu Allah, dan memberi pengakuan bahawa sebenarnya Tuhan telah mengutuskan Rasulnya kepada sekalian alam ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pengakuan. Kalau tanya apa isi kandungan? Isi kandungan itu terkandung 2 perkara. Yang pertama iaitu keimanan, kepercayaan, dan yang kedua penyaksian ataupun pengakuan seseorang. Itu 2 benda. Dia pertama terkandungnya daripada 2 kalimah syahadah tadi, terkandungnya keyakinan dan kepercayaan seseorang kepada Allah dan juga Rasul, dan yang kedua pengakuan seseorang itu kepada Allah Subhanahu taala dan pengakuan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada hari ini. Semoga ada kebaikan tentang perbicaraan ataupun perkongsian kita ini.
tentang dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan kita akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.